Terdapat Parti Komponen Barisan Nasional tolak Zahid. DAP mahu SPRM siasat Muhyiddin. Pemuda PAS nak gegar pejabat UMNO. PAS pilih UMNO atau bersatu. Dengan pensabitan Najib Razak dan Ahmad Zaid Habidi berdepan pelbagai tuduhan siapa yang akan mengetuai kempen Barisan Nasional pada pilihan raya umum akan datang. Kalau ditanya pada pemerhati politik, timbalan Presiden Mohamad Hassan mungkin boleh menjadi pemimpin itu. Spekulasi bertiup kencang mengatakan Sekutu UMNO dalam Barisan Nasional sudah merangka Plan B melibatkan Muhammad menggantikan Zahid sebagai Presiden. Dalam Plan B itu, ahli-ahli MIC dan MCA mencadangkan Muhammad menjadi pilihan seterusnya. Ada kebimbangan terhadap tuduhan-tuduhan mahkamah itu, kata sumber kepada portal FMT. Sumber berkata, kemungkinan Zahid terbeban dengan kes-kes mahkamah yang sedang berjalan di kala darurat juga membimbangkan mereka. Katanya Muhammad bukan sekutu rapat Perikatan Nasional dan mungkin tidak akan bekerjasama dengan gabungan itu serta tidak akan jual Barisan Nasional kepada Perikatan Nasional. Sumber berkata, MCA dan MIC berharap dua perkara akan dapat diselesaikan iaitu penggunaan lambang Barisan Nasional pada PRU15 dan pengagihan kerusi secara adil. Muhammad mungkin pilihan terbaik untuk menggantikan Zahid. Beliau agak berkarisma dan disukai masyarakat bukan Melayu. Beliau juga faham perniagaan dan ekonomi. Masyarakat bukan Melayu tiada masalah dengannya. Tambahnya, hubungan UMNO dan PPBM teruji sejak September tahun lalu dan keadaan menjadi semakin genting dengan surat Zahid kepada Presiden PPBM Muhyiddin Yassin menyatakan bahawa tiada kerjasama antara mereka apabila Parlimen dibubarkan untuk PRU15. Bukan MCA dan MIC sahaja yang berharap UMNO akan bergantikan Zahid dengan Muhammad. Menurut sumber itu, PPBM dan gabungan pimpinannya, Perikatan Nasional juga mengharapkan perkara sama. Sumber Perikatan Nasional memberitahu FMT, gabungan itu berharap UMNO akan mengelakkan pertembungan tiga penjuru pada pilihan raya nanti. Baguslah kalau begitu. Kami sedar ada sebilangan kerusi yang UMNO dan PPBM mungkin tidak boleh bersetuju, tetapi kita sasar persetujuan bagi sekurang-kurangnya 95% kerusi, katanya. Beliau berkata, Perikatan Nasional berharap suatu persetujuan boleh dicapai dengan Muhammad bagi mengelakkan pertembungan antara UMNO, PPBM dan PAS. Dengan Zahid, mungkin kita tidak akan dapat elak selepas pilihan raya nanti terpulang kepada UMNO untuk bekerjasama dengan kami atau tidak. Tapi sebelum pilihan raya, kami harap kita tidak akan berebut kerusi, katanya. Muhammad yang juga bekas Menteri Besar Negeri Sembilan kini dalam penggal keempat sebagai adun rantau. Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng mempersoalkan kemampuan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk membuktikan ia merupakan agensi bebas, berkecuali dan profesional dengan menyiasat Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Lim berkata demikian susulan pendedahan anggota Parlimen Tebrau Stephen Chong yang berpaling tadah dari PKR mendakwa Muhyiddin menjanjikan satu jawatan rasmi jika mengalih sokongan. Kata Lim, SPRM sekurang-kurangnya perlu menyatakan secara terbuka bahawa usaha melompat parti kerana wang atau melalui pertukaran habuan adalah salah di sisi undang-undang dan merupakan amalan rasuah. Ironinya, Perdana Menteri telah menjadikan pencegahan rasuah sebagai salah satu komitmen utamanya dalam kerajaan. Namun hakikat sebenar tidak menyebelahi retorika Muhyiddin, jelasnya dalam kenyataan media. Semalam Chong mendedahkan Muhyiddin menjanjikan jawatan rasmi yang akan diberikan kepadanya bagi membangunkan semula ekonomi negara yang terkesan akibat wabak COVID-19. Untuk rekod pada 28 Februari lalu, Chong bersama Ahli Parlimen Julau Larry Seng meninggalkan PKR untuk menjadi Ahli Parlimen bebas yang menyokong Muhyiddin. Ia berlaku ketika jumlah sokongan Ahli Parlimen kepada Muhyiddin menyusut selepas beberapa wakil rakyat UMNO bertindak sedemikian baru-baru ini. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah, Sultan Ahmad Shah pula berpendapat sidang Parlimen yang dituntut pelbagai pihak termasuk UMNO boleh diadakan walau negara masih dalam keadaan darurat. Menurut Chong dan Seng, kepentingan kawasan pilihan raya mereka adalah pemangkin di sebalik keputusan berkenaan. Namun, Presiden PKR Anwar Ibrahim mendakwa tindakan tersebut disebabkan oleh paksaan dan tekanan kerajaan pusat. Dengan sokongan Chong dan Seng, Perikatan Nasional memperoleh kembali majoriti mudah di Dewan Rakyat dengan 111 anggota Parlimen. Mengulas lanjut, Lim merujuk laporan Indeks Persepsi Rasuah CPI Transparency International 2020 yang mendedahkan kedudukan Malaysia semakin merosot. Jelas ahli Parlimen bahagian itu, kekurangan pengawasan terhadap tender terbuka, pelantikan politik dalam syarikat berkaitan kerajaan, penarikan pertuduhan,
adalah antara punca utama kemerosotan kedudukan tersebut. Dengan SPRM yang dilihat sebagai memandang enteng kemerosotan kedudukan Malaysia dalam CPI Transparency International, tidak mengejutkan jika kedudukan Malaysia dalam indeks tersebut akan merudum lagi pada tahun ini, jelasnya. Ketua Pemuda PAS Khairil Nizam Khairuddin meluahkan rasa terkilan terhadap hantaran Esko Pemuda UMNO Syahrul Nasrun Kamaruddin yang dianggap menyindir Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Ia susulan kenyataan Syahrul Nasrun di Facebooknya yang mempersoalkan Abdul Hadi tidak menyertai lawatan rasmi Perdana Menteri Muhyiddin Yassin ke Arab Saudi, sedangkan dia adalah duta khas Perdana Menteri ke Timur Tengah. Justru Khairil Nizam menuntut Syahrul Nasrun memohon maaf secara terbuka dan jika tidak, pihaknya akan ke Pejabat Pemuda UMNO di Menara Dato' On, Kuala Lumpur. Ya, saya terkilan dan marah. Dalam bulan Rejab yang penuh dengan barakah ini, pagi petang, siang malam, setiap hari, kita bincang dan usahakan untuk perkasakan perpaduan ummah. Tiba-tiba ada Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia jadi batu api. Telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Kita minta permohonan maaf secara terbuka, katanya dalam satu hantaran di Facebooknya. Hantaran Syahrul Nasrun itu mendapat teguran dan kritikan pemimpin Pemuda PAS. Syahrul Nasrun kemudiannya mendakwa kenyataannya sekadar menyakat Presiden PAS itu. Dia kemudiannya memohon maaf dan memadam hantaran berhubung perkara itu di media sosial. Dalam pada itu, Khairil Nizam yang juga Ketua Pemuda Perikatan Nasional berkata pihaknya telah menyampaikan perkara itu kepada Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajdi Dusuki dan Naib Ketuanya Syahril Hamdan. Kalau tak jalan juga, saya akan datang ke Pejabat Pemuda UMNO Malaysia di PWTC, tegasnya. Dalam kenyataan susulan, Syahrul Nasrun berkata dan meminta maaf jika hantaran tersebut menyebabkan salah sangka. Malah katanya, dia tidak ada niat membuat PAS berasa marah. Saya cuba bertanya, bagi saya tidak wajar sama sekali duta khas bertaraf menteri tidak dibawa bersama. Sekiranya Menteri Luar Negeri hadir sama, sepatutnya Perdana Menteri juga wajar untuk membawa duta khas bertaraf menteri untuk ikut serta, katanya di Facebook. Dua komponen utama Muafakat Nasional iaitu UMNO dan PAS telah bermesyuarat pada hari ini di Menara Dato' On pada 10 Mac. Mesyuarat Muafakat Nasional di Menara Dato' On PWTC akan berlangsung pada jam 8 malam. Perkara itu disahkan Setiausaha Agung Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Maslan kepada Sinar Harian. Namun, tidak seperti pertemuan-pertemuan lalu, mesyuarat kali ini disulami dengan ketegangan antara pemimpin dua-dua parti terbesar Melayu itu, memandangkan situasi politik tidak lagi seperti sebelumnya. UMNO dan PAS merupakan komponen utama dalam Muafakat Nasional. PAS merupakan komponen utama dalam Gabungan Perikatan Nasional Pimpinan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Biarpun terdapat ahli-ahli Parlimen UMNO yang memegang jawatan dalam kabinet, namun Majlis Kerja Tertinggi parti itu sudah membuat keputusan tiada kerjasama dengan Bersatu atau Perikatan Nasional sewaktu pilihan raya umum ke-15 nanti. Menurut sumber, mesyuarat itu penting selepas UMNO membuat keputusan untuk tidak bersama dengan Perikatan Nasional pada pilihan raya umum akan datang. Kepimpinan UMNO mahu tahu apakah pendirian PAS kerana ini penting untuk menentukan pembahagian kerusi menjelang pilihan raya nanti. Ini kerana adalah mustahil untuk memberikan kerusi sekiranya PAS tidak menyatakan pendirian mereka sama ada bersama dengan UMNO atau Parti Pribumi Bersatu Malaysia, katanya ketika dihubungi Sinar Harian pada Selasa. Pada 19 Februari lalu, mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO di Janda Baik, Pahang telah sebulat suara memutuskan tiada kerjasama dengan Bersatu dalam pilihan raya umum ke-15. Parti itu turut memutuskan kebersamaan dalam Kerajaan Perikatan Nasional boleh diteruskan sehingga pembubaran Parlimen. Bagaimanapun, portal Sinar Harian difahamkan bahawa terdapat satu lagi syarat yang tidak didedahkan, iaitu UMNO di peringkat negeri diberikan autonomi untuk membuat keputusan sendiri. Badan Perhubungan UMNO Negeri juga boleh menentukan calon bagi kerusi Dewan Undangan Negeri. Namun, keputusan untuk menentukan calon Parlimen adalah terletak di bawah kuasa Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi.